melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, awal bismillah, pembuka bicara. Di sini kami, TV Sebestari, membawakan anda sebuah liputan yang berkaitan projek Reading Hub. Membaca adalah jambatan ilmu. Projek Reading Hub ini adalah satu projek yang diusahakan oleh dua pihak antara UIAM dan SMK Sungai Pusu. Idea ini diusulkan oleh Dr. Khairul Syakirin Hassan Hashim dan pasukannya bagi merealisasikan objektif utama program, iaitu membudayakan amalan membaca. Projek Reading Hub ini menekankan satu aspek, iaitu membaca. Dengan wujudnya projek Reading Hub ini, diharapkan bahawa minat murid untuk membaca dan mencari ilmu dapat ditingkatkan pada zaman era teknologi gadget. Kita panjangkan kehadiran Allah kerana dengan izin dan kurnianya jua kita dapat bermajlis pada pagi ini, iaitu penyerahan Reading Hub oleh pihak UIAM kepada SMK Sungai Pusu dan juga Carnival Stand. Apabila saya melangkah masuk ke sekolah ini, melapor diri sebagai pengetua menggantikan Tuan Zainal yang telah dinaikkan pangkat ke PPD Gombak sebagai ketua PPD, saya melihat sesuatu yang tidak ada di sekolah lain tetapi ada di sekolah ini, iaitu bas dan kontena yang agak uzur di bawah usia. Namun hari demi hari melalui mesyuarat PIBG dan juga sesi-sesi libat urus pengurusan sekolah, saya memperolehi info yang sangat jelas tentang bas dan kontena ini melalui dua perkataan, iaitu Reading Hub. Hari ini Reading Hub berwajah baru dengan imej tersendiri, dengan identiti tersendiri, yang paling utama membawa wadah, konsep dan matlamat yang sangat kukuh dan utuh, iaitu memupuk sikap suka membaca dan menarik minat murid kepada konsep pencarian ilmu sepanjang hayat, membuka ruang dan peluang, membantu murid mengembangkan minat, kemahiran dan membina semangat kerja berpasukan melalui aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam ketiga-tiga unit Reading Hub, iaitu Library Cafe, STEM Hub dan juga Studio Mini TV Sebestari. Saya memang cukup terharu dengan kewujudan dan tersegam hebat Reading Hub ini atas kesedaran bahawa kita telah berusaha menerjemahkan satu kalimah dari 6,236 ayat Al-Quran. Kita mengambil satu kalimah, iaitu Iqra, direalisasikan dalam bentuk yang ada sekarang atas kapasiti kemampuan yang kita ada. Semoga kita semua yang terlibat dari awal mula sehingga kini akan diberi ganjaran yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi termasuk dalam golongan yang mendapat syafaat Al-Quran di hari perhitungan nanti. Kesempatan ini ingin saya merakamkan secara khusus ucapan yang tidak terhingga terima kasih kepada barisan PIBG di bawah kepimpinan Encik Ahmad Jaini sebagai WDP, lebih khusus lagi kepada Dr. Khairul Syakirin yang merupakan master planner, project manager, funder dan juga sekaligus sebagai worker dalam pembinaan Reading Hub SMK Sungai Pusu ini. Satu tepukan penghargaan untuk kepada mereka semua. Hadirin hadirat dirahmati anak-anak yang baik hati lagi cerdik sekalian. Beberapa tahun terdekat ini kita dihidangkan dengan apa yang disebut sebagai AI, iaitu Artificial Intelligence, teknologi kecerdasan yang merupakan salah satu cabang sains dalam menjadikan sesuatu benda mempunyai kepintaran seperti manusia. Antara cabang penting dalam AI ialah pembelajaran mesin, iaitu keupayaan mesin yang mampu belajar untuk menjadi pintar. Secara konsepnya, mesin yang bakal diajar manusia perlu dilengkapkan dengan maklumat yang banyak untuk menjadikannya lebih pintar berbanding mesin yang lain. Dengan kata lain, mesin akan dilengkapkan dengan ribuan percubaan untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Di samping proses ini, mesin tersebut akan memahami dan mempelajari konsep untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sebagai contoh, mesin deposit
Wang yang banyak digunakan untuk memasukkan wang ke akaun bank sebelum ini hanya mampu mengesan wang pada jumlah tertentu. Dengan kecanggihan teknologi terkini, mesin tersebut kini boleh mengesan ketulinan wang yang dimasukkan selepas melalui beberapa fasa tunjuk ajar yang dibangunkan oleh saintis-saintis. Perkembangan AI ini sangat menuntut generasi baru negara kita untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan sains, teknologi dan inovasi. Bukan setakat tahu, tapi memerlukan kemahiran tinggi untuk berdiri sama tinggi dengan negara membangun dan negara-negara maju. Oleh itu, sudah tentunya ini bersangkut paut rapat dengan pendidikan STEM yang bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang mempunyai literasi STEM, yang berupaya mengenal pasti, mengaplikasi serta mengintegrasikan konsep komponen STEM untuk memahami masalah dan menyelesaikannya secara kreatif dan inovatif. Hadirin hadirat yang dihormati dan anak-anak yang baik hati lagi cerdik sekalian, semoga dua perkara yang kita semai pada pagi ini, Reading Hub dan juga Carnival STEM, akan membuahkan hasil yang terbaik dalam usaha kita menjadi warga yang berjasa kepada nusa, bangsa dan negara seiringan semangat bulan kemerdekaan yang kita lalui sekarang. Saya juga berbesar hati dan berharap kolaborasi dan kerjasama yang utuh antara pihak sekolah, PIBG serta usaha sama dengan pihak UIAM akan berterusan bagi program-program yang akan datang yang sudah ada dalam perancangan kita sebenarnya. Semuanya kita pasang atas satu niat demi mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, saya sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pentadbir dan guru-guru AJK pelaksana serta anak-anak sebestari atas usaha dan komitmen yang sangat tinggi untuk merealisasikan majlis penyerahan Reading Hub dan juga Carnival STEM pada hari ini. Juga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program yang ulung ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Prof. AR Dr. Abdul Razak Sapien, Dekan Kuliah of Architecture and Environmental Design. Beliau merupakan orang penting yang menggerakkan projek Reading Hub di SMK Sungai Pusu beserta dengan pasukan beliau. Prof, kami ada beberapa soalan yang ingin ditujukan. Boleh kita mulakan? Okey, soalan pertama. Mengapakah pihak UIAM memilih SMK Sungai Pusu sebagai pusat untuk melaksanakan projek ini? Okey, terima kasih banyak kerana memberi peluang kepada saya. Pertama sekali, saya bukan orang kuat lah nak gerakkan ni kan. Dr. Syakirin tu yang kuat je cakap. Actually, kita memilih sekolah Sungai Pusu ni, sekolah menengah Sungai Pusu ni kerana dia dekat dengan kita lah. Yang pertama sekali. Kita dulukan jiran kita. Okey, barulah kita pergi ke tempat yang lebih jauh lagi lah. So, saya rasa banyak juga pelajar-pelajar di sini merupakan sebahagian daripadanya keluarga di UIA juga. So saya rasa yang itu yang very significant, yang itu yang sangat terkesan bagi kita untuk kita menyumbang, untuk kita sama-sama mengadakan sesuatu kepada masyarakat yang berdekatan dengan kita supaya dia lebih, kata orang, lebih signifikan. Ya. Jadi inilah sumbangan yang kita dapat adakan daripada UIA, terutama sekali daripada kuliah seni bina dari kebentuk alam sekitar. Dan kami juga berharap bahawa dengan adanya kehadiran kami di sini, dia akan mendekatkan lagi antara hubungan kita, antara sekolah dan juga universiti, terutama sekali dengan kuliah kami lah, yang selalunya kita sebut sebagai KAID. So saya harap nanti pelajar-pelajar di sini juga, dia terngia dekat telinga dia bila lepas habis SPM tu kan, bila isi borang UPU, teringat KAID lah. KAID is the first choice. Kalau gombak the top, on top, ke top dan sebagainya, kita kata KAID the top lah. KAID di hati. Okay? So kita harap itu akan berlaku lah, insyaAllah. Okey, Prof. Okay, soalan seterusnya untuk Prof. Berapakah tempoh masa yang diambil untuk melaksanakan dan merealisasikan projek ini? Okey. So saya percaya bahawa projek ini bukan projek sepenuh masa lah. Dia merupakan sumbangan masa kami kepada sekolah. Bukan setakat masa tetapi juga tenaga dan wang ringgit
Jadi kalau projek tu projek sepenuh masa rasanya cepat boleh siap. Okey, tapi sebab ni projek bukan projek sumbangan kepada masyarakat, kita melakukannya secara part time lah ataupun secara bila kita ke lapangan. Okey. Jadi ini juga bergantung kepada kelapangan masa, bergantung juga kepada kita punya keupayaan keuangan dan sebagainya. Saya sebenarnya projek ni dirancang sebelum Covid lagi. Okey. Kami nak bawa kontena dan juga bas ni kemari. Tetapi throughout the process saya rasa yang kita betul-betul mengambil masa selama 2 tahun 2 tahun. Jadi itu pun saya rasa Dr. Syakirin banyak meluangkan banyak masa di sini. Okey, banyak meluangkan masa, banyak meluangkan duit dan sebagainya untuk menyiapkan projek ini. Dan juga saya difahamkan juga kita juga ada buat involvement dengan pelajar-pelajar daripada UIA. Okey, di mana pelajar-pelajar di UIA di bawah projek sejahtera Usrah in Action, kita bawa beberapa grup pelajar untuk membantu menyiapkan projek ini. So ini bukan projek yang kita kata kita bagi kepada kontraktor, tetapi sebenarnya sumbangan masa, tenaga, wang ringgit yang dikeluarkan oleh pensyarah, yang dikeluarkan oleh pihak kuliah dan juga oleh pelajar-pelajar. Okey, pelajar-pelajar UIA. Dan kami harap ini menjadikan sebagai satu contoh lah untuk pelajar-pelajar di sekolah bahawa sumbangan ini tidak terhad kepada wang ringgit sahaja. Ya? Tempoh masa pun lama, pasti banyak rintangan yang dihadapi kan? Oh, mesti. Menyebut pasal rintangan, apakah cabaran yang dihadapi oleh Prof dan pasukan Prof sepanjang melaksanakan projek ini? Yang paling penting sekali duit lah. Duit tu yang paling rintangan, yang paling kata orang paling merintang lah. Okay? Dan of course lah, macam saya kata tadi, sebab yang ini bukan projek sepenuh masa. Rintangan kedua is actually kesesuaian masa. Okey, di mana kita cuba bawa pelajar-pelajar daripada UIA, daripada kuliah untuk membantu. Jadi kekangan masa daripada segi pensyarah, masa pensyarah, masa pelajar dan sebagainya, itu merupakan satu kekangan juga. Kalau kita lihat apa yang kita ada pada hari ini, kalau kita anggap dia sebagai satu projek, kita selalu pakai istilah 3R kan. Reuse, recycle dan sebagainya. Inilah salah satu projeknya. Okey, yang kita rasa sepatutnya menjadi manfaat kepada semua. Jadi kita dapat memberi contoh bahawa barang-barang yang dah dipakai dan terpakai boleh juga kita recycle, kita gunakan untuk jadi satu tempat yang lebih bermanfaat. Jadi rintangan kita itulah duit dan masa dan juga tenaga. 3 perkara ni. Okey. Kita boleh lihat ya, walaupun mereka menghadapi banyak cabaran dan rintangan, mereka berjaya merealisasikan projek pada hari ini. Okey doktor, soalan terakhir untuk doktor. Apakah harapan berkaitan dengan Reading Hub selepas ia dilancarkan? Harapan saya yang pertamanya dia tidak hangat-hangat tak ayam lah. Dia kita masalah kita kat Malaysia ni is actually bila kita dah ada sesuatu benda kita nak maintain. Mengadakan sesuatu itu mungkin lebih mudah daripada menyelenggarakannya dan menjadikannya sebagai satu tempat yang boleh diguna sustainable dalam masa jangka yang panjang. Jadi saya berharaplah cakapkan bahawa ini dapat dimanfaatkan bukan setakat untuk pengisiannya, tetapi juga bagaimana bangunan ini ataupun struktur yang kita bina ini dapat bertahan lebih lama supaya dapat digunakan lebih ramai lagi di masa-masa akan datang. Dan juga pengisian-pengisiannya ditambah baik supaya dia lebih bermanfaat. Okey Prof, itu sahaja soalan untuk kita pada hari ini. Terima kasih Prof kerana telah sudi meluangkan masa dan perkongsian pada sesi temu ramah kita pada hari ini. Semoga dengan adanya Reading Hub, warga Sebestari dapat melahirkan budaya membaca. Sekian, saya Husna Batrisya binti Luqmanul Hakim, wartawan TV Sebestari. Selain itu, dengan kerjasama antara pihak UIAM dan SMK Sungai Pusu, 2 kontena dan sebuah bas lama diubah suai kepada 3 unit iaitu Library Cafe, STEM Hub dan Studio Mini TV Sebestari, di mana 3 unit itu adalah sebagai platform murid untuk berinteraksi dan berkarya. Studio Mini TV Sebestari bergerak sebagai pod atau tempat ahli TV Sebestari melakukan perbincangan berkaitan dengan penyuntingan rakaman dan editing.
bagi menjana idea yang terbaik untuk channel YouTube TV Sebestari. Kurang nelayan menangkap ikan, tiada ikan protein makanan. Jika plastik banyak bertaburan, laut rosak disebabkan pencemaran. Gembala pendekar memberi nasihat, harus menurut dengan hormat. Jaga alam mendapat manfaat, barulah udara dihirup terasa nikmat. Akhir kata, jagalah alam sekitar demi masa depan. Sebestari champion! Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa kita bersua lagi. Kita sudah sampai ke penghujung liputan projek Reading Hub pada hari ini. Dengan ini kami, TV Sebestari, mengundurkan diri. Saya Nur Amni Zulfa, mengundurkan diri sebagai pengacara anda pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.